Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur dan diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Hari ini kita masuk satu bab yang agak penting, lebih-lebih lagi zaman fitnah sekarang ini, iaitu anjuran kita supaya memuliakan dan melihat bagaimana pesanan para ulama, kerana mereka jelas disebut di dalam Al-Quran orang yang paling takut kepada Allah. Satu. Nombor dua, jelas juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka inilah yang membawa apa yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdahulu, yang disebut sebagai pewaris para nabi. Atas dasar inilah kita dituntut untuk bersama-sama memuliakan mereka. Memuliakan dalam erti kata kita mengambil manfaat daripada mereka, manfaat ilmu mereka, dan juga tunjuk ajar mereka. Dan sudah barang pastilah, walaupun dikatakan para ulama golongan-golongan yang takut pada Allah, tetap ada kekurangan dia, kecacatan dia, keaiban dia. Dan beberapa perkara yang kita lihat mereka tu kadang-kadang tak sama, tak jauh beza dengan kita. Maka itu jangan diambil kira. Ambillah benda-benda yang kita layak memuliakan dia seperti mana layaknya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita memuliakan dia. Atas perintah itu kita memuliakan dia, bukan sewenang-wenang ikut hawa nafsu, tidak. Baik, konon pula zaman sekarang, zaman yang makin lama makin sedikitnya ulama yang duduk bersama dengan kita. Dalam erti kata ulama pada makna hakikatnya, makna ulama jalan akhirat, ulama yang betul-betul bila dia beritahu, menyampaikan, berpesan tu kerana Allah semata-mata dan tidak ada niat dan hajat yang lain sebalik daripada itu. Tu makin lama makin tak ada, makin lama makin diambil dan dijemput di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu di antara tanda-tanda kita menghampiri kehancuran dunia. Allah ambil dulu seorang sehingga kita merabuk-rabuk, dah tak ada orang, kita nak rujuk segala perkara dan hal-hal yang berkaitan dengan agama, sehingga kita tak ada tempat lain. Rujukan kita orang jahil yang banyak bercakap hal agama, orang jahil yang banyak fatwa hal agama, orang jahil yang banyak menghukumkan hukum-hukum agama. Sedangkan semua itu diberitahu dengan pengaruh hawa nafsu. Baik, hadis yang pertama kita baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن
fa idza ushiru ila ahadihim ma qaddamahu fil lahad. Jadi hadis ini berkaitan dengan satu peristiwa besar dalam sejarah yang berkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu perang Uhud. Perang Uhud, kita baca sejarah satu musibah dan ujian yang Allah timpakan atas kaum muslimin, dan ramai para sahabat yang gugur syahid. Dan apabila mereka ni gugur syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak mengkuburkan mereka, Nabi tanya ayyuhuma akhdal lil Quran. Bila ada dua sahabat yang syahid nak ditanam dalam kuburan, Nabi tanya ayyuhuma akthar akhdal lil Quran. Nabi kata ayyuhuma akthar akhdal lil Quran. Siapa di antara dua ni yang paling banyak hafal Quran, yang paling banyak ingat Quran? Maka dia kata fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Bila sahabat tunjuk mana satu yang paling banyak ingat Quran, maka Nabi kata ni yang dulu masuk kan. Dulu tu maksud dia memuliakan dia. Dulu kan disusun tu 1, 2, 3 gitu kan. Jadi dimuliakan itu dengan lebihnya Quran. Jadi sahabat ni semua mulia lako di sisi Allah Taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu disebut dalam Quran. Itu merujuk kepada para sahabat secara khusus. Dan mereka ni ada macam kita lah. Kemuliaan tu secara umum Allah Taala. Tapi mereka ni ada kelebihan masing-masing. Ada yang banyak ingat Quran ni, ada yang banyak ingat hadis ni, ada yang pandai main podang, ada yang togas lebih, ada yang lemah lembut dan sebagainya. Jadi ini satu kemuliaan, gambaran daripada hadis ni macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang yang lebih ilmu sampai pada tahap dia dah tak ada dah, mati dah, meninggal dunia dah, syahid dulu kan. Apalagi dalam ketika dia hidup, maka lebih-lebih lagi kita kemuliakan. Dia mati saja dimuliakan dari syarak, apalagi masa hidup. Bahkan kita yang hidup sama-sama dengan dia, kita kalangan kita sama dengan dia, hidup sama-sama, kau nak ambil manfaat, kau nak ambil kemuliaan yang ada pada dia, yang mulia tu oleh kerana kemuliaan dia kat dia, maka dia jadi mulia. Sebab itu pentingnya ilmu tu di dada para ulama, yang akhirnya menjadi sebab kepada diri tinggi di Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman daripada kalangan kamu, dan mereka yang diberikan ilmu. Dah tahu orang Allah sebut dah, orang diberi ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi ilmu yang macam mana? Pertama ilmu agama, nombor 2 ilmu yang mendatangkan manfaat pada diri dia dan kepada masyarakat. Ada juga orang yang ada ilmu tapi jadi sombong. Itu dah. Kadang-kadang kita tak nafilah ilmu tu banyak, kepahaman hal agama tu banyak, tapi jadi sombong. Ni ramai juga. Apa lagi lebih tahu dah ilmu sikit, kepahaman tak seberapa, lagi sombong pula. Ni lagi bahaya. Sebab tu kita takut tengok masyarakat yang terutama yang muda-muda lah. Yang tua tu ada juga, tapi tak ramai macam yang muda-muda. Belajar sikit, tengok YouTube lebih kurang, tengok Google, tahu sikit, pumpang habis dibantai masjid ni tak betul, surau ni tak betul, jemaah ni tak betul, zikir kuat ni bid'ah, ni baca Yasin malam Jumaat selesai bagi Allah. Kan? Yang parah ni, Pak Wahab tahu tak? Kan? Tahu tak Pak Wahab? Tak tahu. Tak tahu. Ya dah. Tengoklah kita. Apa tahu kan? InsyaAllah tuan. Jangan kita sampai terikut-ikut. Bahaya kan? Pandai bercakap pula, tahu hadis 2-3 betul, tahu Al-Quran sekorek-sekorek lebih kurang sikit, mendabik dada kat Tuhan dah. Tu salah. Ini salah. Kan? Terutama berkait dengan akidah. Akidah Wahabiyah tu torang-torang Tuhan ke arasy. Allah, kita sodak-sodak ikut lama tu apa dah ngajar kita. Jangan ikut akidah ni sosek. Kita dapat YouTube, dapat Google lebih kurang sikit, lama-lama orang tu semua dah di tengah.
2-3 minit tengok YouTube, di tanggal habis 2-30 tahun punya belajar. Kan gila. Kan banyak. Kita belajar berkitab, tok guru kena berpuluh tahun belajar. Tengok YouTube 2-3 minit. 2-3 minit punya YouTube, 2-30 tahun punya ilmu di tanggal. Betul tak? Banyak. Itulah zaman fitnah. YouTube tu. Itulah zaman fitnah. Handphone ni. Kan? Dia tengok ustaz tu ceramah, dia pun buka YouTube. Waktu tak ustaz cerita ni kono tak dengan YouTube ni. Ada kan? Tuhan ke aras. Ya, macam mana? Kita kena ikut Quran lah. Quran kata macam tu. Jadi Quran itu kan ada ayat-ayat mutasyabiah. Tak payahlah kita panjang-panjang yang tu kan. Cuma kita sorah ke ulama ajar kita supaya jangan jadi sampai tahap Allah tu dah macam makhluk dah. Tu janganlah kita sendiri pakai akal jadilah. Kakak pun boleh. Untuk menafikan Allah macam makhluk, Allah tu berbentuk dan berjisim semisal dengan makhluk, Allah mengambil tompek dan sebagainya. Kalau ada ciri-ciri macam tu, tolak tauhid, bahaya, akidah sosek parik. Ni banyak dah ni menyorak masuk dalam masyarakat. Tuhan ke aras, Tuhan ke langit. Allah, parah ni tuan, parah. Terbayang-bayang Tuhan tu macam mana ke langit, terbayang-bayang gitu Tuhan tu macam mana ke aras. Tu tak? Janganlah. Tak kena. Aras tu apa? Makhluk. Allah cipta aras tu. Makna kalau Allah duduk ke aras, sebelum aras tu Allah cipta dia duduk ke mana? Payah kat tu. Ini makhluk dah. Kita pakailah orang tua-tua lama dulu yang jadikan kita ni, kita tahu Tuhan tu ada, tapi kita tak pernah menggambarkan dia. Tak cukup lah. Tahu dia tu ada. Dah. Kita sujud rukuk depan dia kan. Ya. Allah tu kan, kat langit dia. Allah ke aras dia. Parah. Itu kita kena belajar lah. Belajar guru pondok lama dulu kan. Datang moden-moden ni Allah. Pun ni kitab baca tengking yang kitab. Dan pun ada kitab dia kata Tuhan ke aras. Dan pun ada kitab kata Tuhan ke langit. Habis kita. Sebab apa tu? Tengok YouTube. Tengok YouTube. So datang masjid belajar tak maun. Nak berguru tak maun. Boleh kitab pemalih nak mampu. Tengoklah YouTube tu. Habis sudah sosek barik tanggung lah. Kan? Macam mana? Kau takut nak keluar duit. Baik. Jadi itu hadis. Nabi kata mana satu yang lebih Quran soal dulu dalam kubur. Baik. Hadis yang lain qala عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Dan daripada Abi Musa radhiyallahu taala anhu bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang mengagungkan Allah Ta'ala itu ialah memuliakan orang Islam yang sudah tumbuh uban. Syaibatil muslim. Syaibah ni mana uban. Memuliakan orang tua tu salah satu daripada memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya menurut perintah Allah. Allah suruh kan muliakan orang tua. Apa lagi mak pak kita. Akhir zaman lahirnya anak-anak zina dan anak-anak derhaka. Itu dekat-dekat nak kiamat. Nabi SAW kata tidak berlaku kiamat ni sampai satu tahap anak-anak ibu melahirkan tuan dia sendiri. Mana dia bila anak tu dah besar diperhambakannya lah mak sendiri. Jaga anaknya, jaga rumahnya, komeh, basuh kain, masak, balik nak tahu siap je. Hujung bulan ambil 500. Ada tak macam tu? Dia tak rasa apa-apa lah. Sebab dia bayar bukan dia pun sahaja. Sebiji orang gaji.
Mak ni pun so kain, jaga cucu bos semua. Balik-balik tak siap pula. Kain tak basuh pula, kono pula tompik. Apa nama? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara orang yang tidak masuk syurga, tidak bau haruman syurga, kan? Yang pertama al-aqul liwalidayhi. Ada tiga sebut hadis tu, kan? Al-aqul liwalidayhi, orang yang menderhaka kedua ibu bapaknya, kan? Tu salah satu. Nombor dua mubin khamr, orang yang kecanduan arak. Jadi bukan benda kecil, derhaka kepada kedua ibu bapa. Orang derhaka pada ibu bapa memang tak diapik lah orang tua lain ni, kan? Ada dah, kan? Itu masalah kita. Ada satu lagi hadis yang mungkin boleh kita kongsi sama-sama lah. Ada halang-halang sebut, saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal abda la'aqun liwalidayhi aw ahadahuma. Salah, innal abda la yamutu walidayhi aw ahadahuma. Seorang hamba itu kematian kedua orang tuanya ataupun salah seorang daripada keduanya. Wa innahu la'aqun, padahal sesungguhnya dia seorang anak yang derhaka masa hidup orang tua. Kemudian dia mati, orang tua dia mati, baru sadar dulu masa hidup orang tua dan punyalah dia jahat, punyalah dia derhaka tadi. Tapi dah tak ada, baru sadar. Macam mana nak settle derhaka tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jalan. Dan masing-masing kita ada pengalaman macam mana kita dengan orang tua kita dulu. Ya. Sebab yang dikatakan derhaka tu macam mana? Quran sebut fala taqul lahumā uff. Derhaka dah bila kita kata ada derhaka dah. Hari ni anak-anak kata di bodoh bangang apa? Ya, mahkamah saman melalui mahkamah apa tu tak? Kalau dah cerita goto, cerita tanah, cerita faraid, cerita harta pusaka, memang mahkamah lah cerita, kan? Sebanyak ni tuan jumpa, bahkan mengadu kat kita ni anak derhaka ni, nak derhaka tanya kat kita pun terkejut, ni cara apa ni derhaka dah ni, kan? Tanya kat kita, betul tak cara orang tu gila? Torang-torang dia nyaman nampak. Tak kisahlah pak kau salah sekalipun, tak boleh. Tak ada cara jalan, tak ada jalan lain ustaz. Ayah kau ajar, siapa kata tak ada, kan? Tu derhaka, kan? Nyaman. Tak ada cara lain dia. Mau tanya pula kita, tak pek dia nolong kan. Kau yang jahat kan? Betul. Kan? Macam mana tu? Nabi SAW kata, masa hidup kau derhaka, lepas dia mati baru kau sadar. Nabi kata, doakan istighfar banyak-banyak tiap-tiap hari kat dia hatta yaktubaha Allahu birra. Setiap hari doakan pengampunan untuk dia sehingga Allah tulis dah bagi dia tu anak yang berbakti. Padahal masa hidup dah mati dah aku senja. Tapi bila dah sadar Allah Maha Pengasih Penyayang, masih ada ruang tiap-tiap hari doakan dia. Tu cara Nabi kata, tu hadis Nabi. Hatta yaktubahu Allahu birra. Doa sehingga Allah tulislah bahawa dia dah jadi anak bakti. Makna apa? Doa sampai dia pula mati, jangan berhenti. Cara kan kita ada pengalaman laku kita macam mana kita ngapak kita kok masa hidup okeylah, boleh menghadap pak, minta maaf pak, minta ampun, gaya-gaya ya. Apalagi kalau dia dah sampai tahap dah tak terdaya, baktilah ke dia. Lagi mana ada ruang dan peluang, kan? Tak ada lah, tak terdaya lah. Baik, jadi salah satu daripada memuliakan, mengagungkan syiar agama, mengagungkan Allah itu dengan memuliakan orang-orang tua di syaibatil muslim. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut
Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kamu peringatan-peringatan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan peringatan itu yang dikata oleh Allah Taala kepada manusia supaya selalu ingat apa nama? Uban yang dah ada kat kepala, kat janggut, kat misai tu kalau masih korek, kau yang nang betul orang lain semua salah. Kau yang handal orang lain dia tak tahu. Kau yang tahu orang lain semua bangang tu semua tak tahu. Habis. Ni uban dah dah kepala ni. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan waja'akumun nadhir, telah datang kepada kamu peringatan. Apa maksud peringatan tu? Umur yang telah sampai 40 tahun. Kita selalu pegang life begin 40. Ayah aku ngajar. Tak ada dah. Quran kau bang 40 tu nak kena ingat kubur dah. Terpengaruh dengan orang barat. Terpengaruh dengan orang-orang Eropah yang kiblat syaitan dan iblis. Kiblat dunia dan harta benda. Life begin 40. Allah kata peringatan kau nak mati tu 40 tahun dah nak kau ingat mati dah. Hakikatnya sebahagian daripada kita belum cocah 40 jalan. Macam-macam penyakit. Dan Allah tidak perlu sebab untuk matikan seseorang, walaupun Allah menentukan sebab-sebab kan. Allah berkehendak mati dah kita. Kan? Ayo jono. Kita tak boleh rasa kita handal semua. Kita kena belajar sentiasa tawaduk bila orang dah nasihat kita. Kadang-kadang nasihat itu datang daripada orang yang lebih muda daripada kita. Terimalah kalau memang nasihat itu benar. Kadang-kadang orang yang nasihat kita rasa dia lebih jahil daripada kita. Terimalah kalau ia betul. Kadang-kadang kita rasa nasihat kita, orang nasihat kita tu musuh kita. Tetap terima kalau musuhnya berkata itu benar. Itu je. Al-fadlu liman sadaq la liman sabaq. Itu kata ulama. Al-fadlu liman sadaq la liman sabaq. Kemuliaan dan kelebihan itu kepada yang benar, bukan kepada yang lebih lama. Senior, kau tahu tak dan belajar pondok berapa tahun? 30 tahun kau baru 4 tahun. Tak betul. Ulama kata yang benar itu, yang lebih dan mulia itu daripada yang benar, bukan yang lama, bukan yang senior. Tak boleh. Tu nak kau nak apa lagi yang menasihat kita tu ulama. Ini imulah. Sekarang ulama bercakap, kita mudah-mudahan bukan kita lah, masyarakat awam di luar sana kan. Dan kadang umur belasan tahun komen fatwa ulama, gila tak mana belajar siapa yang didik dia ni, kita ni polik kan. Umur boleh tahu, bukan kita kata boleh tahu, tak boleh nak bagi tahu sesuatu pandangan dan sebagainya, tapi kita tahulah parih-parih dia ni siapa kan. Bila ulama bercakap tu akurlah, walaupun kita rasa kita ada yang lebih baik pandangan banding dia, tapi akurlah kan. Ulama nasihat ingat tengok kan? Sebab Allah meletakkan kedudukan yang tinggi kita dalam hidup ni. Kena sentiasa fikir macam mana kita boleh duduk dalam kelompok ulama dan sayang para ulama kerana kita tahu kita tak boleh jadi ulama. Itu je. Sayang para ulama ni ada kelebihan dia dah tentu. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata seseorang di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia sayang dan dia suka. Kalau tuan-tuan sayang ahlul akhirah, orang ahli akhirat, para ulama, duduklah dengan dia besok. Dia akan beri syafaat kat kita. Tapi kalau sayangnya ahlul dunia, ahli dunia, kepala tak fikir lain, duit, kata, kuasa, teroman orang tu. Bertempek dengan dia, pek popular sikit. Bertempek ke dia, pek dah habuan duit sikit. Tempek ke dia, pek projek sikit. Besok akhirat kau samalah dengan dia. Kalau kebetulan dia beri pengampunan ke apa semua, pek dah kita. Pek kita dijampak ke sana, mulai alhamdulillah. Samalah. Nabi sebut macam tu. Kan? Jadi kita nak hati-hati atas dunia ni. Duduk dalam majlis para ulama,
donga nasihat para ulama, seperti mana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qala Luqmanul Hakim alaihi salam, ya bunayya alayka bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Wahai anakku, selalulah duduk dalam majlis para ulama dan dengarlah nasihat-nasihat dia, kan? Kerana nasihat-nasihat dia tu ilmu, hikmah yang memberikan kita ni cahaya daripada gelap, kan? Panduan jalan lurus daripada bengkang-bengkok, bagi kepahaman daripada kejahilan. Ni tujuan kita duduk dengan ulama itu, bukan nak menempel dapat popular. Dan ulama ambil selfie pap masuk dalam FB, hendak den duduk tengok lah dan dengan siapa sekarang ni. Kalau tu tujuan, tu matlamat, tak ada nilai apa-apa lah. Kita nak ambil kemuliaan keberkatan ilmu nasihat tu okey. Baik, itu yang pertama. Disebut sini ada 3. Nombor 2, wa hamilul Quran ghayral ghali fi wal jafi anhu. Ini orang yang menanggung Quran, orang yang hafal Quran, orang yang faham Quran. Mana ni para ulama lah kion, yang tidak melampau dalam memahami Al-Quran. Dia yang jenis melampau. Dia kata yang tidak keterlaluan padanya, suatu tidak juga renggang daripadanya. Maknanya tak keterlaluan dalam memahami Al-Quran tu terlebih-lebih benar, ataupun tak terlalu longgar benar, tasahul, mana meringan-ringankan agama dalam memahami Quran. Jadi ada juga yang melampau-lampau. ISIS tu kan, tu bukan orang lain, orang agama tu. Kayak jubah, kasoban, cok Quran rajin, tapi dalam bab memahamkan Al-Quran jaf, kan? Ghali fi, melampau. Sehingga dalam memahamkan satu-satu ayat Quran dengan cara yang salah dan melampau, sehingga tercetusnya keinginan orang berbalah, bergaduh, bahkan menghalalkan darah sesama Islam, yang mana pada dia dah tak Islam dah. Semudah-mudahnya mengkafirkan saudara Islam. Pasal apa? Melampau dalam memahamkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni banyak jadi sejarah pun dah tercatat dalam kitab-kitab. Macam mana orang-orang dulu, orang Islam kita dulu dalam hal sekelompok, dalam hal memahamkan Quran cara yang salah dan melampau, sehingga macam tu. Tahun bila? Tahun 1808 boleh tak salah saya, Masehi, berlaku pembunuhan orang Islam terhadap orang Islam. Bukan sikit jumlah, lebih kurang 30,000 orang nak pergi haji. Tahan sebalik, siapa yang buat? Orang Islam. Pasal apa? Menghukumkan mereka ini musyrik, halal darah, pencung, tembak, apa mati. 30,000 bang, bukan sikit, bukan 3 orang, 30,000 orang Islam nak pergi haji. Bunuh. Pasal apa? Ni tadi faham tak betul? Begitu juga ada keinginan politik dia, ada campur-campur semua tu lah. Jadi oleh kerana ada keinginan begitu, diapakan pula, dimanipulasikan Al-Quran itu untuk mencapai matlamat kuasa dan politik dan sebagainya. Kan? Orang-orang sufi, tasawuf, kapibih semua, tak betul. Ni semua khurafat ni semua musyrik ni. Siapa buat tu? Faham tak betul lah. Semudah-mudahnya menghalalkan darah orang Islam begitu saja. Bahaya ni. Ni jadilah masyarakat kita mungkin tidak berleluasa, tapi kalau dibiarkan
Jadilah macam mana di belah-belah Timur Tengah tu. Mesir dah jadi dah, Syria dah jadi dah, Yaman dah jadi dah. Ni topik-topik yang saya pernah pergi Jordan wallahu alam, tapi puak-puak tu ada lah kan. Saudi memang dah lama dah kan. Sejarah yang saya cerita tadi tu belah situ lah, di Najat dan banyak. Kita jangan sewenang-wenang lah. Agama kita ni mulia, kena ambil juga cara yang mulia, jangan ambil cara yang sewenang-wenang. Kat YouTube ambil. Ni banyak ni, termasuk sebahagian daripada kawan-kawan saya kan. Dia jumpa kita, ustaz, dia bagi kita ustaz, boleh ke ni? Saya nak tahulah, ayat itu lembut, tapi itu mukadimah boleh ke zikir jemaah ramai ni? Zaman Nabi dah buat ke semua ni? Kalau Nabi tak buat, kenapa kita pandai-pandai buat? Bukankah benda itu benda kita membaharukan, benda-benda baru yang kita create ni. Saya dah tahu dah. Kalau macam ni ayat kau, kat situ dah punya. Itu pun boleh nak berbalah-balah. Dia pun taklah tanya nak gaduh, cara gaduh. Tapi faham tu tak betul lah, kau komplain. Masalah zikir jama'i ni, kita ada dalil tapi tak payah, dia susah kan. Berapa kali dah sedekat akhirnya dia tak nak duduk gitu lah. Kita tahu faham lah ni masalah, dia suka berpecah. Bila dia tahu faham kita macam tu, dia tak nak duduk dengan kita lah. Belah tu tak mahu dia, salah. Tuan-tuan, tak apalah, jangan gitu je macam tu. Kita ahli masjid nak dapat kebaikan, berkat, rahmat, hidayat, dan ujungnya kita nak supaya kita masuk dalam syurga. Baiklah, elok kan. Jangan kita ikut tokak gitu nak handai. Jangan. Biarlah kita ada sifat tawaduk, biarlah ada sifat maafan walaupun kita ni betul. Nabi SAW bersabda, Man taraka al-mira'a wa huwa mubtil bunya lahu baitun fi ribadil jannah, wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi wasatiha, wa man ahsana khuluquhu bunya lahu baitun fi a'laha. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan, permusuhan dan sebagainya dalam keadaan dia tu salah ni, bukan apa itu, tak apalah, dia salah, dia berdebat lagi kan? Dia tinggalkan perdebatan tu, dia tinggalkan pertengkaran tu kerana dia tahu dia salah. Ini satu perangai yang sangat mulia. Nabi SAW kata akan dibenu bagi dia mahligai di tepian syurga, di dalam syurga. Wa man taraka al-mira'a huwa muhiqqun, ni payah ni, tapi boleh kalau ada sifat tawaduk. Kalau tak ada, mustahil. Orang yang ada perangai, orang yang boleh buat benda ni yang ada perangai tawaduk. Siapa yang meninggalkan perdebatan walhal dia tu betul dan benar, kan payah no? Kita bila kita tahu kita betul, kita bersilat lah, betul tak? Nabi kata siapa yang tinggalkan perdebatan dan pertengkaran dalam keadaan dia itu benar, tinggal tu tak jadi berdebat, tak jadi bertengkar, elok balik. Bunyalahu baitun fi wasatiha, Allah bina bagi dia mahligai di tengah-tengah syurga, kemuliaan. Aman ahsana khuluquhu bunyalahu ya'laha, siapa yang elok akhlak Allah bina mahligai di atas syurga, itu lagi mulia. Kita nak yang tu, nak tarbiyah, didik diri kita dengan akhlak. Akhlak nombor satu. Ilmu melangit, akhlak tak ada guna. Ya, ilmu tu tetap, ilmu agama tu ada manfaat, tapi tidak diterjemahkan dengan akhlak yang baik, tak ada guna kan? Kan? Macam kita ada kereta, kunci semua ada kan? Kereta beli mahal kan? Buka pintu, duduk dalam kereta, kunci masuk tak start. Ada manfaat tak kereta? Tak ada manfaat, tapi syok lah duduk dalam kereta, syok ya. Manfaat tak ada, tak bergerak. Jadi itu masalah kita.
Akhlak nombor satu, tuan-tuan. Bondo ni susah. Apa lagi minta maaf sebutlah, saya pun akan melalui masa-masa macam tuan-tuan. Yang lebih tua pada saya lah, yang 60, 70 kan, saya tengok ramai yang macam tu kan. Dia ni bila dah agak berusia, satu sensitif, nombor dua payah nak mengalah. Payah nak mengalah. Semai sikap tawaduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu hakadha." Barang siapa yang tawaduk kerana Allah, rendah diri kerana Allah, Allah akan tinggikan dia macam ni. Nabi buat tangan, "Rafa'ahu Allahu hakadha." Allah akan tinggikan dia macam ni. Siap buat tangan, Nabi buat sini. Pak, itu satu janji pada syarak. Nabi kata macam tu, siapa tawaduk lagi rendah diri kau, tawaduk kau lagi tinggi Allah bagi kau. Kedudukan darajat. Situ pula. Itu nak dapat tu akhlak. Nabi SAW bersabda, macam hadis dia, orang yang paling, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya orang yang paling sempurna iman, orang yang paling sempurna, paling baik, paling elok akhlak. Akhlak mulut, akhlak zahir batin lah. Akhlak elok, kita sempurna iman. Iman ni pondok hati. Iman ni tabiat hati, duk. Iman ni kepercayaan duk dalam ni. Terjemah dia dengan anggota badan kita. Tu dah. Akhlak cukup penting. Semai akhlak dalam diri kita yang terbaik, walaupun kita tahu tetap ada cacat colok, tapi usaha kita akan diberkati dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu paling penting. Akhlak dalam masjid, akhlak kat rumah, akhlak kat pasar, akhlak sesama orang tua, akhlak sama guru, akhlak sama jiran, akhlak anak beranak, semua tu banyak benar. Tapi disimpulkan akhlak kita dengan Allah, akhlak kita sesama manusia. Nak jaga, minta dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi orang yang ada akhlak terbaik sesuai dengan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak akhlak apa? Buka ada je dengan Nabi. Boleh tak boleh ya ikut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita, insya-Allah masuk yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.